Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita sambung lagi daripada topik yang kita berhenti iaitu berkaitan dengan density of material classes. So, sebagai peringatan, disebabkan kita dah memahami struktur atom tu kan, dari sudut unit cell ni macam mana, BCC ke, FCC ke, HCP ke, kita boleh faham kenapa sesetengah bahan, material adalah lebih tumpat, ketumpatan lebih tinggi berbanding dengan material yang berbeza yang lain. So, contohnya metal, secara kasarnya dia lagi tinggi ketumpatan dia berbanding dengan yang lain kerana dia lebih close pack. Jadi dia punya struktur dalam atom dia, setiap unit cell itu memang padat berbanding dengan seramik ataupun polimer ataupun komposit. Okey, sambung pula, seperti mana saya ada bincang sedikit hari itu, kita membincangkan tentang single crystal dan juga polycrystal. Beza besarnya ialah single crystal ni dia punya atomic structure dia tersusun dengan elok dan sepanjang-panjang bahan tersebut, di dalam bahan tersebut memang berbentuk struktur yang sangat tersusun. Okey, untuk polycrystal pula, dia tersusun tetapi ikut kluster masing-masing. So, dia ada grouping lah. So, contohnya, kita ada satu grup ni, dia punya susunan atom dia straight macam ni. Ada satu pula grup dekat sebelah dia, susunan atom dia begini. Dan kita akan dapati sebabkan ada beberapa susunan begini, kita dapati ada banyak istilahnya sebagai grains. Ada banyak grains di dalam material kita. Berbanding dengan single crystal, hanya ada satu arah sahaja, so dia tak ada banyak grains. Okay. So, apa beza lagi tentang single crystal dan polycrystal ni? Ialah salah satu sifatnya iaitu single crystal ni adalah anisotropic. Polycrystal pula adalah isotropic. Isotropic ni bermakna apabila kita beri dia satu daya, load, kan, ikut mana-mana arah pun, kita akan dapat dia punya property dia sama. Berbeza dengan anisotropik. Bila anisotropik ni, dari sudut struktur atom, kedudukan atom dan juga bagaimana direction kita tarik material tersebut akan mengakibatkan dia punya property dia berbeza. Okay, contoh kat sini, kalau anda kata single crystal, sebab dia bersifat anisotropik, jadi contoh kita tengok satu unit cell begini, dia ada atom-atom tersusun macam tu. Katakanlah kita tarik, dia akan bagi loading dari sini, tarik ke sini, lepas tu dia menyilang ke sini dan tarik pula ke sini, kan. Dia akan mengakibatkan salah satu daripada sifat dia, iaitu property dia lah, iaitu modulus of elasticity nama dia. Diringkaskan sebagai E. Untuk BCC ion, ni adalah BCC kan, bentuk dia ada body centered cubic ni, ada tengah ni ada atom. So, untuk BCC ion, kalau anda kata ditarik menyilang begini, dia punya nilai modulus of elasticity ialah 273 gigapascal. Okay, 273 gigapascal. Tetapi, sekiranya kita boleh tarik dia ikut arah sini pula. Kan? Dia satu arah saja macam ni, melalui dua atom ni, kita akan dapati dia punya E dia berbeza. Kita akan dapat ialah sebagai 125 gigapascal. Lagi rendah. Kan? Jadi, ikut dia menyilang ke ataupun straight macam ni ke, menyebabkan dia punya property E dia berbeza. Jadi, kita panggil dia sebagai anisotropik. Okay, untuk polycrystal pula, macam saya sebut tadi, sebabkan ada banyak-banyak arah berstruktur tetapi banyak arah, dia akan, kalau anda kata kita tengok melalui mikroskop, kalau kita buat satu prosedur yang penting lah, kita panggil material preparation, di mana kita ada buat beberapa proses, contohnya grinding, polish, etching. Waktu etching ni kita bagi ada bahan kimia kepada dia, mengakibatkan kita boleh nampak bentuk-bentuk macam ni, bentuk-bentuk polygon pelik-pelik macam ni. Dan ada yang bentuk besar, ada yang bentuk kecil sikit, ada yang bentuk macam melonjong macam ni, ada yang hampir-hampir bulat pun ada. So, setiap satu ni sebenarnya, kalau anda kata kita zoom in lagi, ni agak besar juga lah kita tengok ni. Kalau kita zoom in lagi, kita akan dapati setiap satu ni, contohnya atom dia tersusun. Kan? Setiap satu ni, kita panggil sebagai grain. Ini kita panggil sebagai grain. Ini satu grain, ini satu grain. Kan? Setiap grain ni, dia punya susunan dia tersendiri. So, ini mungkin macam ni, contoh lah kan. Ini mungkin sengit macam ni pula. Kan? Sebabkan berbeza-beza itulah dia ada boundary ni.
So yang warna hitam kita nampak ni line ni kita panggil sebagai grain boundary. Yang dalam ni kan seketul-seketul ni kita panggil sebagai grains. Okey. Dan dalam polycrystal memang banyak grains lah. Untuk single crystal tak adalah banyak-banyak grains macam ni. Kan sebab dia struktur dia sama straight situ. Okey, kenapa walaupun dia punya struktur dia berbeza-beza, ada up and down, ada yang left and right dia punya susunan, kenapa dia punya sifat dia isotropic? Bermakna dia uniform lah. Kalau kita tarik melalui, contohnya dari tepi ni kita tarik macam ni, tepi nilai dia sama, kita tarik macam ni, contoh pun nilai dia sama. Kalau kita tarik sengit macam ni pun nilai dia tetap sama, sebab kita ambil dia sebagai random, sebabkan dia ada susunan ni agak random lah kan, ini ke atas sini, ada ini ke sini kan, menyebabkan kalau kita puratakan kita akan dapat sifat dia sama je. So kalau kita tarik macam ni, purata dia mungkin ada dia akan lalu, dia akan tertarik kristal yang berbentuk macam ni, ada satu kristal macam ni pula kan. Grains ni mungkin berjuta kan dalam kita punya material tu. Jadi bila kita puratakan, walaupun sifat-sifatnya berbeza lah, macam ni tarik sini lain, macam ni lain kan, tapi bila dah banyak-banyak macam ni, kita puratakan, add up, bukan sama je nilai dia. Berapa sama nilainya? Kalau untuk iron ni kan, kalau polycrystalline iron, dia punya modulus of elasticity, kita akan belajar nanti lah apa benda modulus of elasticity tu, adalah 210 gigapascal. Lebih kurang hampir tengah boleh katakan antara 275 yang paling maksimum dengan 125 ni kan minimum kan, lebih kurang tengah-tengah 210 gigapascal. Tetapi apabila grains tersebut kita berikan dia texture ni, maksudnya kita cuba usahakan supaya kristal-kristal ni walaupun dia tersusun secara rawak, dia hampir sama kan, gerak macam ni contohnya ni macam ni, yang ni walaupun dia tak sama tapi dia punya arah lebih kurang sama macam tu kan, macam ni ke kan. So nampak lebih kurang seolah-olah dia nak gerak satu arah sama macam tu je kan. Menyebabkan benda ni dia akan bertukar balik jadi anisotropic. Lebih kurang sama ni juga. Isotropic, uniform, sama je, tarik ikut mana arah pun sama je nilai. Anisotropic, dia akan berbeza mengikut direction mana kita tarik dia. Okay. Okay. Macam saya sebut sebelum ni, dalam kes engineering material, majoritinya adalah polycrystal. Kita menggunakan polycrystal. Keliling kita semuanya boleh katakan adalah polycrystal. Tetapi ada certain case kita perlukan single crystal. Apa contoh-contoh engineering application yang memerlukan single crystal ni adalah contoh inilah. Diamond single crystal for abrasive. So abrasive ni adalah penghakis kan. Kalau anda kata kita nak hakis apa-apa metal ke apa ke, kita memerlukan diamond ni. So kita memerlukan single crystal diamond ni, dia lebih efektif dijadikan sebagai penghakis. Lagi satu yang ini pun famous juga ialah turbine blades kan. Blade ni bilah untuk turbine lah. Kalau kita campur banyak-banyak dia jadi aplikasinya kita buat dalam contohnya jet engine kan. Banyak benda ni, kipas bilah ni. So ni selalunya dalam bentuk single crystal dan dia ada peranan tersendirilah kenapa kita menggunakan ni sebagai single crystal. Okay, dan bila kita faham tu juga, kita akan juga faham apabila satu benda tu ada polycrystal, dia ada satu arah tu di mana akan mudah fracture, dia mudah retak kan. So sebab bila kita tengok contoh macam bentuk ni lah, quartz ni, ada setengah bahagian tu sangat straight kan, dia punya fracture tu sangat straight. Kalau kita tengok zoom in dari segi atom dia, kita dapati bahagian sini dah ada tempat di mana dia paling lemah. Contohnya macam ni lah kan. Kalau kita tarik ni, sebabkan dia punya nilai dia lagi rendah, maksudnya dia lagi kurang kuat lah kan. Jadi menyebabkan bila kita tarik sini lagi mudah untuk dia fracture. Tu sebabnya ada satu tempat dia nampak mudah tu lah fracture macam ni lah kan, dia jadi straight saja. Okay, untuk polycrystal pula, kalau anda kata asal, okay, ni bentuk ni berwarna-warni ni sebenarnya hasil daripada proses yang saya sebut tadi kan, material preparation. Dia agak rumit sikit dia punya proses, cumanya kalau anda kata dibuat secara betul, maka kita akan dapat bentuk yang cantik macam ni lah kan. Dalam proses ni special sikit, dia boleh keluar warna berbeza-beza
Kan? Ni material yang sama tapi warna dia berbeza-beza. Ni boleh tengok melalui mikroskop, boleh nampak lah macam ni. Apakah gambar ni? Gambar ni adalah kita guna welding lah. So ada laser, electron beam. Dia macam laser lah lebih kurang. Kita lalukan dari atas ke bawah ni. Kan? Dan sebabkan tu menyebabkan berlakunya beberapa perubahan pada material tu. So material tu asalnya adalah macam ni. Nampak bulat-bulat kecil macam ni. Kan? So bulat-bulat kecil ni kita anggap sebagai polykristal lah. So setiap satu warna ni mewakili satu direction yang sama. So katakanlah warna kuning ni, katakanlah kuning ni, semua kuning ni bentuk macam ni, dia punya kristal dia dalam dia. Kan? Susunan kristal bentuk macam ni. Yang kat sini pun bukan sama lah. Dia susunan straight macam tu. Kan? Ni pun straight macam tu. Kan? Okay, ungu pula contoh macam ni pula. Kan? Ni contoh lah. Kan? So maksudnya setiap yang warna ungu untuk macam tu. Tengok bahagian ni dulu, kita dapati dia adalah secara rawak lah kan. Ada yang bahagian straight macam ni, ada yang bahagian sengit macam ni kan. Campur-campur semua ni, dia akan jadi satu sifat isotropik. Macam saya sebut lah, kalau anda kata kita potong bahagian ni saja, kita akan dapati, kalau kita tarik ke sini satu, sini satu, dia akan dapat sifat dia sama juga dengan property kalau anda kita tarik macam ni. So, ini adalah sifat isotropik. Tetapi apabila berlakunya ada beam well kitanya kan, kita lalukan seolah-olah laser lah, electron beam tu ke sini, menyebabkan keseluruhan bahagian ni lah, kita nampak ni, bahagian ni bertukar secara drastik kan. Satu ni dia letak jadi kecil-kecil macam ni dah kan. Asalnya dia bentuk kecil-kecil grain, kecil-kecil ni dia jadi grain besar. Ni satu grain besar ni kan, berbanding dengan grain kecil ni. So grain besar ni, walaupun dia adalah dia punya susunan tertentu, macam saya sebutkan kalau kuning contohlah macam ni kan, tetapi sebabkan berbeza lah dia punya susunan tu berbanding macam ni kan. Yang ni nampak dia bulat-bulat kan. Yang ni dia melonjong kan, melonjong, lepas tu dia ke arah sini pula. Kita nampak dia punya struktur dia ke arah sini. Ke arah sini menyebabkan bahagian ni kan, kalau kita potong, kita tengok, ni adalah anisotropik. Kalau anda kata kita tarik macam ni, sifat dia berbeza. Untuk cerita yang tengah ni lah kan. Kalau anda kita tarik macam ni, sifat dia pun akan berbeza. Okay. So tu nak ceritakan dalam polykristal ni, kalau anda kata kita bagi satu proses yang berbeza, menyebabkan asalnya mungkin bentuk macam ni, dia bertukar bentuk macam ni, dia boleh jadi anisotropik balik. Tadi asalnya isotropik kan, kalau polykristal ni secara sifat semula jadi ni. Tapi kalau anda kata kita bagi lagi proses lain, mungkin dia kembali ke anisotropik. Okay. Now, ada pula satu istilahnya polymorphism ataupun allotropi. Apa maksudnya ni? Senang cerita macam inilah. Elements and compounds which exist more than one crystal form under different conditions of temperature and pressure. So, apabila kita bagi temperature yang berbeza, dia boleh berubah dari segi struktur atom dia. Struktur kristal dia boleh berubah sama ada bagi temperature berbeza ataupun pressure yang berbeza. Contoh mudah ialah iron. So iron ni yang menariknya apabila dia berada di room temperature ataupun dalam range ni, negatif 273 Celsius ke 912 Celsius, struktur crystal structure dia berbentuk BCC. Tetapi kalau anda kata kita tingkatkan lagi, nilai tu dia akan dari 912 ke 1354 ni, crystal structure dia boleh berubah menjadi FCC. So kalau katakanlah dalam 900 ke 1000 lebih sikit kan, 1000 lebih, dia masih lagi solid. Dia masih lagi pepejal. Ini dah ni of course pepejal, ni masih lagi pepejal. Ini dah ke arah nak pergi liquid lah, nak jadi cair. Tetapi dalam keadaan dia dua-dua ni pepejal, dia punya dari segi mata kasarnya nampak sama, tetapi kalau kita tengok dari struktur kristal dia berbeza dah. Daripada BCC dia akan bertukar jadi FCC. Jadi sebabkan bertukarnya crystal structure tu, dia punya mechanical property, physical property pun boleh berubah. Okey, ni satu lagi topik di dalam material structure and bonding yang perlu kalian faham, iaitu deformation and strength of a single crystal. Okey, apa maksud deformation? Deformation ni adalah berubah bentuk. Okey, berubah bentuk. Jadi
dalam single crystal ataupun kita anggap polycrystal tu adalah gabungan banyak-banyak single crystal kan. So kita tengok satu contoh single crystal, kita boleh faham polycrystal punya sifat macam mana lah. Okey. Dalam deformation ni ada dua jenis. Satu nama dia elastic deformation, satu lagi plastic deformation. Kita selalu dengar istilah elastic, selalu dengar istilah plastik. Tetapi kita bukan cerita tentang plastik bag ke apa kan. Ini ada sifat materials engineering yang anda kena tahu. So elastik apa benda? Dia kenyal. So kita dari sudut struktur atom tu, kalau kita regangkan dia dan kita lepaskan balik kan, kita tak bagi daya pada dia, load apa-apa, menyebabkan atom tu akan tersusun seperti sedia kala. Dan tengok mata kasarnya, material tu pun tak berubah bentuk kan. So kalau kita regangkan dia dan kita lepaskan dia, dia akan kembali kepada bentuk yang asal. Itu elastik. Tetapi ada satu tahap, kalau kita tarik, menyebabkan atom dia pun dia punya bonding asal dia terpecah, dan berlakunya plastic deformation. Maka bila kita lepas load tu, dia tak akan jadi kepada bentuk asal yang balik. So basically, bila elastic deformation ni, the lattice structure is shifted, stretched and distorted, but returns to the material original shape when force removed. Okay. Plastic deformation pula, atom tu dah change position dan slip. So slip ni maksudnya dia tergelincir dah kan. Dia ada satu planar, satu plane tu di mana berlakunya atom slip kan. Banyak atom tergelincir menyebabkan berlakunya permanent deformation, berlakunya perubahan bentuk yang kekal. Material does not return to original shape when force is removed. Dalam banyak-banyak bonding, kita nak fokus pada metallic bonding, yang mana dia adalah asas kepada metal punya bonds lah kan. Logam-logam semua adalah metallic bonding. Dia membenarkan slip ni. Kalau ceramik contohnya, tak kan. Kalau kita tarik satu tahap tu, terus dia fracture. Tetapi untuk metal macam aluminium ke steel ke, ada satu tahap tu dia boleh lagi membenarkan adanya berlaku tergelincir dengan slip ni. Okay. The basic of mechanisms by which metals deform plastically when subjected to high stresses. Stresses ni adalah force over area, basically berapa load kita bagi tu dah kan. Okay. So recap balik, properties of materials are a function of their four benda ni kan. Atomic structure, bonding structure, crystal structure and imperfection. Mechanical property ataupun physical property satu material tu bergantung kepada empat benda ni. Kita dah bincang dah atomic structure. Dari segi ada electron valence, berapa besar dia punya tu berdasarkan periodic table kan. Berapa banyak dia punya neutron, proton dan elektron tu. Ada pula bonding structure kita bincang kan, ada ionic, covalence, metallic kan. Dan itu memainkan peranan dalam crystal structure. Crystal structure kita bincang dari segi BCC, FCC kan, simple cubic. Dan yang keempat, ini pun sama penting juga, ialah imperfection ataupun ketidaksempurnaan di dalam kita punya crystal structure tu. So this one kita akan bincangkan dalam konteks ni lah. Okay. If these various structures are known, then the properties of the material can be determined. So bila kita faham keempat-empat ni, kita boleh faham juga kenapa material tu ada property sedemikian. Okay, apa benda crystalline imperfection ni? Crystals contain various types of imperfections and defects that affect their physical and mechanical properties. Dia berdasarkan geometry dan shape. Okay, dia sama ada dia satu dimension, dua dimension, zero dimension dan sebagainya. Tengah daripada imperfection ni menyebabkan berlakunya perubahan kepada material punya kekuatan, strength of material kan. Kadang-kadang tu benda tu disengajakan, ada juga yang dalam bentuk yang tak disengajakan. Okey, macam saya sebut tadi, maybe intentional ataupun unintentional. Apa maksud unintentional? Dalam proses selalunya kita akan hasilkan bentuk cair kan. Kita cairkan metal tu dan kita jadikan dia sebagai pepejal, solid kan. Itu proses nama solidification. Kadang-kadang sebabkan benda ni atom scale, kita tak boleh nak kawal sekecil-kecil tu kan. Jadi kadang-kadang tu susunan atom tu menyebabkan dia jadi sedikit cacat kan, imperfect.
Itu dikira sebagai unintentional. Intentional pula bermakna apabila kita contohnya dalam satu-satu logam tu kita tambah lagi elemen lain di dalamnya. Kan? Contohnya yang bawah ni lah, kan? Iron. Kan? Iron ni dalam bentuk asalnya kita jarang guna. Kan? Iron saja kita jarang guna. Tapi apa yang selalu kita guna sekarang ni, yang rata-rata diguna pakai seluruh dunia, ialah iron tu ditambahkan sikit elemen karbon di dalam dia. So, bila iron campur karbon sikit ni, kita namakan dia sebagai steel. Kan? Besi-besi semua tu, kita panggil besi keluli semua tu adalah sebenarnya steel. Kan? Dia bukan iron yang iron sahaja. Jadi benda ni kita panggil sebagai intentional. Kita berikan imperfection kepada kristal tu menyebabkan dia lebih kuat. Dia punya kekuatan dia meningkat. Dan kita akan tengok sebab apalah kekuatan boleh meningkat. Okay. Okay, types of imperfection. So ada 4 types of imperfection. Satunya kita panggil sebagai zero dimensional point defect. Kita akan tengok nanti. Contoh mudah tengok visual nanti. Point defect kita panggil one dimensional ataupun line defect. Contohnya dislocation. Two dimensional ataupun planar defect. Ini dalam bentuk grain boundaries, twin boundaries dan sebagainya. And then yang keempat, three dimensional microscopic. So ni yang lebih besar. Pada yang sekecil-kecil iaitu zero dimension kepada 3 dimension, ini lebih besar. Void ni contohnya ada lubang. Dalam banyak-banyak material tu adalah kan lubang kat tengah-tengah tu. Tu adalah sebagai 3 dimensional punya defect. Okay, point defect dulu. So dalam point defect ni ada beberapa, tapi yang paling famous sekali ialah vacancy. Apa maksud vacancy? Vacant ni maksudnya tak ada benda lah kan. Vacant. Apa maksudnya ialah missing atom. So dalam susunan tu walaupun dia cantik, tiba-tiba ada satu bahagian tu hilang atom kan. Macam mana boleh terjadi? Apabila contohnya bila dalam nak hasilkan tu daripada cecair metal tu kita jadikan dia pejal, waktu solidification stage tu ada berlakunya disturbance. Ketika kristal tu nak susun kan, atom tu nak susun, ada berlakunya local disturbance menyebabkan susunan dia jadi pelik kan. So mungkin dari situ hasilnya vacancy. Ataupun ada atomic rearrangement in existing crystal. So sama jugalah kes ni, maksudnya dalam keadaan dia nak hasilkan bentuk struktur yang cantik tu ada berlakunya pengubahsuaian di dalam susunan struktur tu menyebabkan adanya vacancy di dalamnya. Additional vacancies in metals includes plastic deformation, rapid cooling from high temperature. So bergantung kepada proses tu. Kadang-kadang proses tu proses penghasilan kita punya metal tu menyebabkan adanya berlakunya vacancy. Okay, sini buat gambar aja yang mudah untuk kita faham. Okay, saya tunjuk kat sini contoh, kita tengok bawah ni kan. Ini adalah susunan atom yang sangat cantik. Dia berstruktur dan dia berulang dengan elok kan. Sama juga yang macam ni. So ni adalah dua contoh yang bagus lah. Dan kita mengharapkan keseluruhan yang berbentuk macam ni. Tetapi realitinya takkan jadi macam tu lah. Kan? Akan ada banyak defect di dalamnya walaupun kita sengajakan atau tak. So yang kes tak sengajakan contohnya hilang ni kan. Vacancy. Tak ada. Tiba-tiba susunan ni tiba-tiba terganggu sebab ada kekosongan kan. Atom terlupa nak tersusun kat sini, maka berlakunya vacancy kat situ. Ini satu kes. Kes lagi satu, ada pula substitutional impurity atom. Impurity ni adalah benda asing lah. So basically dia tersilap nak ubah ni, walaupun katakanlah ni semua ni adalah iron kan, ferron punya atom, tiba berlakunya ada satu lagi atom kat sini, contohnya karbon. Karbon pula menyelip kat sini. Ini dikira sebagai intentional lah, kita sengaja ubah dalam tu karbon menyebabkan berlakunya bentuk macam ni lah kan. So ni pun dikira sebagai imperfection. Ada pula kadang-kadang tu susunan dia macam ni kan. Dia tiba-tiba termasuk kat tengah-tengah ni kan. Susunan dia terganggu lah. Ni dikira sebagai self-interstitial atom. Pun kadang-kadang tu tak unintentional, kita tak ingini benda ni berlaku, tapi akan berlaku lah dalam kita punya proses tu. Ataupun macam ni, kalau ada benda asing, dia tak sebesar atom asal kan. Yang ni dia punya yang asal lah kan, yang warna biru ni, tapi dia tak sebesar, dia kecil, panjanglah kecil sampai dia boleh menyelip kat tengah-tengah ni kan. Ada kekosongan ni, dia masuk ke dalam ni. So ni menyebabkan juga
dikira sebagai imperfection dan dia akan memberi kesan kepada kita punya material tu punya property. Dan bergantung kepada berapa banyak dia ada lah dalam tu. Okay, ni contoh, ni explanation dia lah. So self-interstitial ialah extra atom position between atomic sites. Impurities pula foreign atom kan, carbon di dalam iron ke has been replaced an atom of pure metal. Okay, line defect pula kita panggil dia sebagai dislocation. So apa dia dislocation ni? Ialah rows of unit cells that become shifted and upset the orderly arrangement. Tak faham dulu, kita tengok nanti gambar untuk mudah faham. So ada tiga jenis. Yang asalnya ialah edge dengan screw dislocation. Ada juga mix. Okay, so gabunganlah antara edge dengan screw ni. So all crystalline materials contain dislocation introduced during solidification, plastic deformation as a consequence of thermal stresses resulting from rapid cooling. So proses-proses dia menjadi pepejal ataupun kita beri dia pula plastic deformation, berubah bentuk secara kekal kan. Semua ni akan menyebabkan adanya berlaku terhasilnya dislocation ni. Okay, so ni adalah dua contoh yang mudah untuk kita faham, iaitu berkenaan dengan edge dislocation dan screw dislocation. Okay, untuk edge dislocation kita fahamkan, okay, contohnya ni adalah kita punya atom yang tersusun dengan rapi lah. So kita sebabkan kita adalah 3D kan, so atom tu tersusun sampai ke belakang lah kan. Tapi kita tengok kat sini dia punya susunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ada 7 barisan untuk setiap row ni kan. Okey, untuk bawah ni pun sama juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bawah ni pun 1, 2, 3, 4, 5, 7 kan. Tapi boleh tengok kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia hanya ada 6 row sebabnya kat tengah ni tak ada satu susunan atom yang patutnya ada tapi hilang kan. Sebabkan benda ni hilang, dia punya lattice structure tu dia distorted. Dia menyebabkan benda tu walaupun patutnya dia straight saja tetapi boleh nampak dia jadi melengkung ke tepi sini. Sebab nak cover bahagian yang kekosongan kat sini lah kan. So dia melengkung ke tepi macam ni. Ni pun sama ke tepi kan, macam tu. Disebabkan tak ada satu atom kekurangan kat sini. Ni dipanggil sebagai edge dislocation. So walaupun nama dia edge dislocation, sebenarnya dia dekat tengah lah kan. Nama dia agak confusing lah. Tapi basically apabila tak ada satu barisan atom tu menyebabkan dia punya space ni dia distorted kan. Ni adalah edge dislocation. Untuk yang kedua ialah screw dislocation. Nak faham screw dislocation ni, kita anggap dia macam ada cube macam ni. Okey, untuk cube ni, kalau nak kata kita ambil lah contoh kat sini kan. Kita start daripada cube sini, hujung ni. Kan, kita gerak ke sini. Draw yang sama lah ni kan. Kita buat yang sama. Kita ke sini, lepas tu dekat belakang ni pula kan. Kita gerak sampai ke hujung, lepas tu patah balik ke sini. Kita akan dapati bahawa kita akan berakhir pada tempat yang sama. Okay, berbanding dengan bila ada dislocation, ini yang tak ada dislocation lah kan. Tapi bila ada dislocation, dia ada satu step yang mana susunan dia distorted sikit, tak sama lah kan dia punya block dia tu. Menyebabkan kalau anda kata kita pilih satu bahagian, katakanlah saya start dari sini, saya pergi straight ikut je ni kan bentuk tu, saya akan dapati bila sampai ke sini balik, saya adalah satu step lebih tinggi berbanding dengan tempat asal. So tu namanya screw dislocation, menyebabkan dia punya crystal structure tu ada distorted macam tu lah kan. Berbanding kalau anda kata perfect, dia akan patah balik ke tempat asal lah. Ini dia akan naik atas satu kan. Okay, kenapa dia panggil screw dislocation? Sebab boleh nampak dia berbentuk macam spiral lah kan. Kita macam ni, dia naik kan. So spiral tu nampak macam screw. Jadi itu dipanggil sebagai screw dislocation. Okay, kita tengok balik edge dislocation, macam mana dia bergerak dan apa function dislocation ni. Okay. So macam kita sebut tadi, dia ada satu bahagian di mana kekurangan atom tadi kan, menyebabkan adanya kekosongan kat sini dan menyebabkan ni dia punya atomic bonding dia tak kuat.
dia tak ada berhubung dengan mana-mana atom kan. Okey, bila kita beri satu force ke sini dengan satu force ke sini, dia akan cenderung untuk mengakibatkan atom ni nak bergerak kan. Tapi nak bergerak ke mana? Sebab yang tempat lain ni bahagiannya semuanya boleh katakan dia punya atomic bonding dia kuat. Yang akan give way, yang akan bergerak adalah bahagian sini. Sebab ada kekosongan kat sini kan. Jadi yang atom bonding ni, bila dah kuat sangat ditarik, satu tahap sampai satu tahap, bonding ni dia akan berpecah, dia akan bergabung kat sini. Ni akan bonding ni akan hilang. Bila hilang, bermakna kat bahagian ni, kan, bila tengok kat yang ni adalah yang kedua lah. So ni dia punya first step, second step, third step, fourth step, and fifth step. Kita akan dapati yang hijau ni jadi biru dia pula. So ni menyebabkan dia punya dislocation ni bergerak. Kan? Ini dah bergerak ke sini menyebabkan dia dah tercantum macam ni. Hilang pula atomic bonding ni. Bila kita tarik lagi, kita teruskan kita tarik tu, menyebabkan benda ni akan bergerak lagi. Kan? Ni akan bergabung jadi atomic bonding. Ni tak ada atomic bonding, menyebabkan sini pula jadi ada edge dislocation kita. Sampai ke sini, sama juga kes, sampailah ke hujung. So dia seolah-olah benda ni atom ni bergerak kan, ataupun yang bagi kosong ni bergerak, sampailah ke hujung ni, di mana sampai hujung ni tak adalah benda nak bonding dah. So inilah terakhirnya bentuk dia. Okay, ni satu kes. So bilanya ada edge dislocation ni ataupun apa-apa dislocation, memudahkan berlakunya gelincir kan, kegelinciran antara atomic struktur di dalam satu material kan. Dan apabila sebab adanya edge dislocation dan sebabnya di sinilah atom mudah bergerak, kita panggil ni sebagai kita punya slip plane kat bahagian ni. Ini area ni kita panggil sebagai slip plane sebab kita tahu kat sini akan bergeraknya atom tu sampai ke hujung ni. Kan? So movement of edge dislocation across the crystal lattice under shear stress. Shear stress ni maksudnya gerak ke tepi tu lah. Dislocation help explain why the actual strength of material is much lower than predicted by theory. So secara teorinya, sebab edge dislocation ni certain keadaan kita boleh kawal, kadang-kadang tu unintentional, kita tak sengaja jadikan. So mungkin dalam teori tak sebanyak tu punya edge dislocation, tetapi apabila kita buat secara eksperimen, kita dapati mungkin dia punya property dia tu tak sekuat. Sebabnya mungkin edge dislocation lagi banyak berbanding dengan yang teori sarankan lah. Edge dislocation ni, apa nampak ni satu je kan, dia dalam apa-apa material sebenarnya berjuta, memang banyak. Dan itu sebabnya kita susah nak kawal dia lah. Tetapi dengan adanya banyak-banyak ni, dia akan menyebabkan berlakunya slip plane dengan mudah lah. Dia akan berlakunya kegelinciran. So, apa implikasinya kepada material? Katakanlah satu material berbentuk panjang macam tu kan, kita tarik daripada bawah ni ataupun daripada atas ni, sama-sama tarik kan. Asalnya dia straight macam ni, disebabkan slip plane tadi tu, dia akan menyebabkan ada berlakunya kegelinciran atom tu dalam bentuk 45 darjah. Yang ada sebab lah kenapa 45 darjah ni, tapi saya tak akan masuk in detail lah why this is the case. Tapi yang mudah nak fahamnya, kalau anda kata benda tu adalah single crystal kan, semua ni adalah crystal yang satu arah saja dia punya orientation, bila adanya dislocation macam edge dislocation tadi di dalam ni, dia akan menyebabkan ada berlakunya slip plane ni, slipping ni terhadap material kita, dan dia akan jadi secara permanent plastic deformation. Dia akan bentuk macam ni nanti. Ini walaupun gambar lukisan, tapi boleh tengok di dalam internet sebenarnya ada contoh-contoh dia buat gambaran yang single crystal di mana bila ditarik dia akan jadi bentuk macam ni. Disebabkan kita punya dislocation yang berada di dalamnya lah. Okay, pergi pada planar defect. Planar defect ni pula ialah apabila boundaries having two dimensions in separate regions of material having different crystal structure and or crystallographic orientation. So ini banyak bercerita tentang grain boundaries dan bagaimana satu struktur atom tu berbeza dengan struktur atom di dalam grain yang lain. So sini saya nak perkenalkan satu istilah yang dipanggil twin boundary. Twin boundary ni apabila two crystals of the same type intergrow so that only a slight misorientation exists between them.
Kita akan tengok gambar untuk mudah-mudah faham lah. So for now, just take it as it is. Kita akan nampak dengan mudah bila saya explain menggunakan gambar. So, apa benda twin boundary ni? Dia contohnya macam ni. Okay, ingat macam saya sebut, bila dalam apa-apa material, kalau single crystal kita boleh expect tak ada twin plane ni. Tetapi bila polycrystal di mana kita ada banyak grains kan. Di sebelah-sebelah tu ada bentuk macam-macam tu kan. Bentuk polycrystal macam tu. So, ini yang warna merah ni, line ni adalah kita punya grain boundary kan. So, kita tengok salah satu daripada grain boundary dia, kadang dia adalah ni, twin plane. So, ni adalah kita punya grain boundary. Dan untuk sebelah ni punya grain, dia punya atom dia tersusun macam ni. Kan, tersusun straight macam ni. Sampai ke grain boundary ni, walaupun dia bercantum, tetapi dia punya susunan dia macam ni pula. Ni macam saya sebut tadi kan. Dia ada yang sengit macam ni, ada yang straight, ada dan sebagainya tu kan. Okay. Dia akan jadi twin boundary apabila kita tengok kat boundary ni dan kita dapati dia punya ni kan, bentuk segitiga ni sama dengan bentuk segitiga ni. Dia adalah mirror image. Ini kalau mirror kat sini kan, kita bercermin kat sini, kita akan dapat bentuk ni kan. Dia mirror image of each other. So, ni dipanggil sebagai twin plane. So, boleh nampak dia punya susunan tu kita panggil misorientation. Kalau anda kata straight sama je, orientation yang bagus lah. Tapi kalau dia sengit macam ni, mula straight kan, patutnya terus ke sini lah. Tapi dia misorientate, dia ke sini kan. So, this is just a slight misorientation lah kan. Ni, delta ke ni. Nilai degree ni tak banyak. Jadi bila ada misorientation macam ni, tetapi dia masih lagi kekal ada bentuk mirror image ni, kita panggil ni sebagai twin plane. Dia just a slight misorientation kat situ. Ni contoh lain. Kalau kita tengok, ini dipanggil sebagai twinning plane kan, bahagian ni. Yang ni kan. Okay, kalau kita tengok dekat tepi ni, ini susunan ni adalah mirror image kepada susunan ni. Kan, kalau kita ubah cermin kat sini, dia adalah mirror image. Ini pun sama. Kalau kat sini, ini pun twinning plane. Susunan ni adalah mirror image kepada susunan ni kan. Tu dikira sebagai twinning. Kan, asalnya orientation dia straight patutnya ke sini, tapi dia sengit ke sini. So ni adalah kita punya misorientation angle lah. Okay. So macam mana boleh terjadi? So katakanlah kan, asalnya kita punya plane, kita punya crystal structure ni tersusun elok kan. Bentuk petak macam ni. Cantik je kan. Tetapi apabila berlakunya shear stress ataupun kita bagi inilah satu tarik ke sini, satu lagi tarik ke sini, dia akan mengakibatkan berlakunya penstrukturan bahagian sini, twinning plane. Kan. Penstrukturan atom kat sini ni akan berubah mengakibatkan dia bentuk macam ni. So walaupun dia ini kita straight elok je, dia jadi straight atau dia bengkok sikit kan. Walaupun dia patutnya straight tapi dia terbengkok sebabkan ni ada angle nya kat sini. Kan. So ini adalah kita punya twinning plane. Macam mana kita nak identify macam saya sebut tadi. Bahagian ni punya crystal structure adalah mirror image kepada bahagian ni punya crystal structure. Okay. Okay, akhir sekali dalam berkaitan dengan volume defect, ni adalah when it is formed when a cluster of point defects join to form a 3D void or pore. So, bila ada point defect yang vacancy tadi, kalau banyak sangat, kan, gabung-gabung, akhirnya jadi satu bulatan yang boleh nampak dengan mata kasar. Kan, dipanggil sebagai void ataupun pore. Bulat-bulat kecil dalam kita punya material. So, itu adalah volume defect. Dia boleh nampak dengan mata kasar. Vacancy memang tak boleh nampak dengan mata kasar lah. Kena menggunakan very high resolution microscope. Tapi untuk yang void ni kita boleh menggunakan mikroskop, boleh nampak dengan mata kasar sini. Introduced during processing and fabrication step. Samalah. So bila kita nak hasilkan tu, ni selalunya tak disengajakan kan. Bila vacancy ni banyak menyebabkan adanya void and pore, dan sebenarnya void and pore ni kita nak elakkan seboleh mungkin lah di dalam kita punya proses. So in summary, deformation may be elastic or plastic. So elastic deformation is when lattice structure is distorted but reorients. But plastic deformation is when there is occurring a slip along lattice where atomic bonds are broken. So dia terpecah atomic bond tu menyebabkan berlakunya perubahan kepada bentuk.
kan. Itu yang kita panggil sebagai atomic slip tu, menyebabkan berlakunya perubahan di dalam bentuk dia. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.